Okey, hari ni aku nak bercerita mengenai dengan satu kisah benar mengenai seorang staf yang dia telah mencuri barang tempat yang dia bekerja, kemudian dia menjual barang-barang yang dia curi. Kiranya masuk poket sendiri. Namun beberapa fakta dalam cerita ini aku ubah sedikit, seperti nama, tempat dia kerja dan lain-lain lah, supaya ia menjaga privasi daripada maklumat cerita sebenar. Tapi korang tak payah risaulah, aku takkan promote tambah, semata-mata nak bagi exaggerate lagi cerita ni. Jom! Kisah ni bermula dengan aku ada seorang kawan yang bernama Alif. Dia bekerja dekat dengan sebuah syarikat kasut yang berjenama terkenal. Syarikat tu dia ada 2 orang staf yang dia menjaga kedai tersebut dan seorang staf yang menjaga akaun dan kira menjaga database, data-data inventory kedai kasut tersebut. Pada suatu hari, staf akaun tersebut yang bernama Ain, dia panggil Ahmad untuk datang ke mesyuarat. Kebetulan masa tu Ahmad ni dia pergi seorang-seorang sebab Zain ni, rakan sekerja dia ni, tengah bercuti. Sebab masa tu Zain ni dia kena bawa anak dia pergi temu janji di klinik. Dalam meeting tersebut, Ain ni dia bagi arahan kepada Ahmad. Ahmad, saya nak kamu kira berapa jumlah kasut yang ada dekat dengan kedai dan berapa jumlah kasut yang ada dekat dengan stor. Kalau nak kira tu, buka dulu kotak kasut, tengok dalam tu ada kasut ke tak. Kalau ada, baru dikira. Ahmad masuk tu dia berasa sangat terkejut. Dia pun cakap kepada Ain, Ain, saya ni kerja seorang hari ni. Susah kot saya nak kira stok kasut. Dah lah nak kena buka dulu, tengok dulu satu kotak tu ada kasut ke tak, kemudian baru dikira. Biasa kita kira ikut kotak je, itu pun kena kira 2 orang. Ain masa dengar Ahmad mengeluh macam tu, dia pun cakap, tak apa Ahmad, untuk kali ni aku akan kira sama-sama sekali dengan Hang. Hang tak perlu risau. Jom kita turun sekarang. Ahmad dengan muka tak puas hati dan malas, dia pun pergilah turun ke kedai untuk kira kasut bersama-sama dengan Ain. Bila dia orang kira kasut yang ada dekat dengan situ, diorang sangat terkejut. Diorang nampak ada banyak kotak kosong yang dalam tu tak ada kasut, sepanjang diorang kira jumlah kasut yang ada dekat dengan situ. Kalau kotak kasut itu kosong dekat dengan ruang pameran, kita faham sebab kasut itu dikeluarkan letak dekat ruang pameran. Ini masalahnya, dekat dengan store pun ada banyak kotak kosong. Lepas dia kira, Ain dia buat semak silang dengan data yang ada di komputer. Kira nak cross check lah dengan sepatutnya berapa jumlah kasut yang sepatutnya ada. Dan dia mendapati kotak kasut yang tak ada kasut dalam tu adalah sebenarnya kasut yang tak terjual lagi. Jadi, satu siasatan dalaman telah dilakukan untuk mencari dan mendapati bahawa Zai sebenarnya yang mencuri kasut-kasut tersebut. Cara Zai mencuri adalah dia menjual kasut-kasut itu kepada pelanggan tanpa beri kotak kasut itu kepada mereka. Kemudian kotak kasut yang kosong ini dia letak semula dekat dengan store supaya sebagai dummy, kelihatan kasut itu masih ada dekat situ dan masih tidak terjual. Kira-kira dalam 20 kasut dia telah jual sejak daripada beberapa bulan lepas dan dianggarkan kerugian sebanyak RM6,000. Kiranya dia senyap-senyap je dia curi tanpa orang sedar. Dan Ain ni sedar ni pun apabila kawan Ain dia nak beli kasut, Ain pun dia tengok dekat store. Bila dia nak ambil kasut tu, dia nampak kotak tu kosong. Dekat situlah dia perasan ada kasut yang dicuri oleh staf-staf yang bekerja dekat kedai tersebut. Korang rasa kenapa aku cerita kisah ni kepada korang? Cuba teka. Sebabnya adalah ada pencuri yang mencuri duit korang setiap hari, tapi korang tak sedar. Serius, aku tak tipu. Ya, betul. Ada pencuri yang curi duit korang. Ini bukan satu teori Illuminati, bukan satu teori konspirasi. Pencuri itu adalah inflasi. Dia ambil kuasa membeli duit korang setiap hari, tapi korang tak sedar. Korang tak sedar sebab korang nampak angka duit itu tak berubah.
Tapi bila korang guna duit tersebut nak beli sesuatu barang, korang akan perasan semakin lama semakin sikit barang yang korang boleh beli, sedangkan jumlah angka duit tersebut tetap sama. Inflasi bermaksud suatu kenaikan umum harga sesuatu barang atau perkhidmatan dari semasa ke semasa. Dengan peningkatan harga umum ini, setiap unit mata wang cuma dapat membeli barangan dan perkhidmatan dengan jumlah yang kurang daripada sebelumnya. Aku ingat lagi zaman aku sekolah rendah. Masa tu kira-kira dalam darjah 2. Masa tu harga nasi lemak dekat sekolah aku, sekolah Taman Seri Gombak, harga dia adalah dalam 40 sen sahaja. Tapi hari ini nasi lemak paling-paling kurang pun harganya adalah RM2. Kalau korang bernasib baik, korang akan jumpa tempat yang menjual hanya harga RM1. Tapi jumlah dia sikit sangat. Begitulah inflasi. Sekiranya anda hari ini memiliki duit RM10,000 dengan kadar inflasi sebanyak 4% setahun, ini bermakna dalam 10 tahun nilai sebenar duit korang akan menjadi RM6,754.64, walaupun nilainya masih anda nampak RM10,000. Itu kalau 10 tahun. Bayangkan kalau 20 tahun atau 30 tahun. Anda kira sendiri berapa nilai duit anda yang sepatutnya ada pada masa itu. Sebab itulah korang kena melabur supaya duit korang dapat berkembang. Dalam nak melabur ni pula, korang kena letak satu penanda aras, benchmark, iaitu kadar inflasi. Kalau kadar inflasi 4% setahun, ini bermakna pelaburan korang mesti melebihi 4% setahun, supaya kadar duit mengembang itu lebih banyak berbanding dengan kadar duit anda mengecut. Setiap pelaburan mempunyai risiko yang tersendiri. Risiko ni bermaksud adalah kemungkinan untuk rugi ataupun pulangan yang kita harapkan lebih rendah daripada apa yang kita jangkakan. Tapi kalau anda tidak melabur, anda akan rugi 100%, confirm, disebabkan oleh faktor inflasi ini. Kalau korang tak tahu nak labur kat mana, korang PM aku. InsyaAllah aku akan cuba bantu korang. Ini bukan aku nak promosi ke apa-apa benda, tapi aku serius nak bantu korang. Sebagai seorang perancang kewangan berlesen, aku boleh bantu korang untuk melabur kepada pelbagai instrumen pelaburan yang ada dekat dengan Malaysia. Tak terhad kepada unit amanah sahaja, private bilik dan sebagainya. Yang penting, duit korang berkembang dalam jangka masa yang panjang, melebihi daripada kadar inflasi. Tapi, kalau korang nak aku kembangkan duit korang berlipat-lipat kali ganda hanya dalam masa 2 atau 3 bulan, kira dalam jangka masa pendek lah, jangan cari aku. Kau carilah mana-mana skema yang tawarkan macam tu.